Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil hukuki alaina ajma'in bisiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir Syaratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Segala puji tertentu bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wa ja'ala dhulumati wan nur, dan menjadikan gelap dan terang. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Dalam pada itu orang-orang kafir menyamakan sesuatu yang lain dengan Tuhan mereka. Suratul An'am, binatang ternak, surah yang ke-6, pada ayat yang pertama daripada 165 ayat pada juzuk yang ke-7. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat itu menjawab, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak mempunyai pengetahuan, illa ma 'allamtana, selain dari apa yang engkau ajarkan kepada kami. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk duduk di dalam taman-taman syurga yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan Riyadul Jannah. Kata Nabi, idza marartum bi riyadil jannah, jika kalian nampak ada di sana ada taman-taman syurga Allah, farta'u, maka singgahlah, nikmatilah akan taman-taman syurga tu. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah, apa itu yang disebut sebagai taman-taman syurga? Maka kata Nabi, itulah, yakni satu majlis yang di dalamnya ada zikir. Zikir yang dimaksudkan dua, kata ulama. Yang pertama, majlis zikir khususiah, yakni majlis zikir sungguhlah, maknanya bacaan zikir, kiralah zikir apa pun. Yang kedua, makna majlis zikir itu majlis yang mengingatkan kita kepada Allah, kerana makna zikir tu, zakara tu maknanya ingat. Jadi majlis zikir juga, kata ulama, ialah majlis
yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaknilah yang disebut, yang sinonimnya di tempat kita dipanggil majlis ilmu atau kuliah. Maka moga-moganya kalau Allah izinkan kita duduk dalam taman-taman syurga di dunia lagi, maka harap-harapnya Allah izinkan kita duduk di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi majlis dan juga pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, jadi malam ni kita nak bicara ataupun tajuk ceramah kita berkenaan dengan hijrah, kerana sambutan kita atas sambutan ma'al hijrah awal Muharram. Ada dalam satu hadis Nabi, dan hadis ni diletakkan oleh Imamul Bukhari di dalam kitab sahihnya, hadis nombor 1 sekali, depan sekali, walaupun tajuk dia lain. Tajuk dia permulaan wahyu, Abdaul Wahyi, tajuk dia, tajuk kitab tu, bab dia. Tapi Imam Bukhari masuk ke hadis pertama, hadis tentang niat. Bila ditanya oleh anak muridnya, kenapa engkau letakkan hadis tentang niat di dalam bab Abdaul Wahyi? Yakni Abdaul Wahyi itu maknanya permulaan wahyu. Kalau ikut tajuk tak kena lah. Kata Imam Bukhari, kerana inilah hadis yang menceritakan tentang niat, kerana setiap apa yang dibuat oleh manusia ni adalah bermula dengan niat. Begitu jugalah orang yang akan membaca kitab aku ni, permulaannya atas niatnya. Kerana apa dia baca kitab aku ni? Kalau niatnya kerana kebaikan, maka hasilnya akan mendapat kebaikan. Maka hadisnya yang berbunyi, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu 'alal mimbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi au kama qala rawahu Imamul Bukhari. Hadis sahih. Mafhum hadis yang maksudnya, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu 'alal minbar qala, Sayyidina Umar satu ketika berkhutbah di atas mimbar. Waktu ni Nabi dah tak ada, Nabi dah wafat. Sayyidina Umar naik atas mimbar, Sayyidina Umar berkhutbah. Kemudian Sayyidina Umar dia kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia kata, aku pernah dengar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innamal a'malu binniyat, setiap perbuatan tergantung atas niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, barang siapa niat hijrahnya kerana dunia yang ingin digapainya, au ilam ra'atin yankihuha, atau kerana seorang perempuan yang ingin dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Berdasarkan hadis ni warid dia, asbabul warid dipanggil. Dia kalau sebab turunnya ayat Quran, kita panggil dia asbabun nuzul. Tapi kalau sebab apa Nabi cakap jadi hadis, itu dipanggil asbabul warid. Kenapa datang tiba-tiba Nabi cakap macam ni? Ceritanya kerana berdasarkan di dalam kitab Al-Majmu' Al-Kabir karangan Imam Al-Tabarani,
kata imam, sewaktu penghijrahan umat Islam daripada Mekah ke Madinah, ada satu orang perempuan, dia duduk di Madinah, dia berada di Madinah. Kemudian seorang lelaki ni, seorang pemuda, dia minat kepada perempuan yang ada di Madinah tu. Dia cinta kepada perempuan tu. Jadi perempuan ni kata, kalau benar kamu cinta pada aku, kalau kamu benar nak mengahwini aku, maka kamu datang ke Madinah. Tapi laki ni takut, sebab jarak antara Mekah ke Madinah lebih kuranglah 380 km. Kan? Dalam zaman tu bukan ada lagi kereta, bukan ada Grab, bukan ada kereta api ke apa, tak ada. Paling kuat naik kuda lah kalau nak laju pun. Nah, jadi pemuda ni dia takut kalau jalan memang makan hari, dia tak boleh nak pergi sampai satu hari je. Jadi kalau tengah-tengah malam lagi nak tidur mana pula, nak duduk tang mana? Lagi kan kena bahang dengan apa, rimau ke apa ke kat padang pasir dan sebagainya. Jadi dia takut. Tiba-tiba kebetulan umat Islam diperintahkan oleh Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Bila dia tengok ada umat Islam hijrah ke Madinah, dia join sekali. Jadi dia beranilah sikit sebab ada geng, dia pergi ikut sekali. Bila sampai di Madinah, Nabi tahu, Nabi ni bijaksana. Nabi tahu benda yang kadang-kadang gaib, kerana malaikat Jibril maklum kepada Nabi. Jadi bila Nabi tahu, Nabi sebut di depan khalayak ramai para sahabat, termasuk lelaki pemuda tu pun ada. Itu yang Nabi kata, kalaulah kamu hijrah kerana dunia, kamu dapat dunia. Kalau kamu hijrah kerana seorang perempuan, maka kamu dapat perempuan. Maka hijrah itu bergantung kepada apa yang kamu niatkan. Maknanya kalau hijrahmu kerana Allah dan Rasul, maka kamu akan mendapat Allah dan Rasul. Jadi baik, pertama sekali dari sini, daripada hadis ni, ada pengajaran yang kita boleh ambil. Yang pertama, boleh dalam penyampaian kuliah agama memperli orang yang ada di hadapan. Dalil, sebab Nabi cakap pemuda tu ada depan. Betul tak? Mesti pemuda tu akan terasa. Ni mana-mana puak yang katanya apa ni, ustaz main perli-perli ni. Belajarlah agama. Dia ada kaedah dipanggil uslub dakwah. Perli tak semestinya barang negatif. Tapi kalau tujuan perli itu supaya orang tu mendapat kesedaran, supaya terbuka hatinya, akan dia terasa salahnya diri dia, kesilapan diri dia, itu dipuji syarak. Seperti mana Nabi tegur pemuda tu. Tapi Nabi tak sebutlah nama. Jadi kisah ni terkenal dengan panggilan Muhajir Ummu Qais. Laki ni tak dapat gelaran Muhajirin, tapi dia dipanggil Muhajir Ummu Qais kerana perempuan tu gelarannya Ummu Qais. Jadi lelaki ni digelar sebagai orang yang hijrah kerana perempuan, kerana Ummu Qais. Jadi tu. Jadi pertama sekali, sebelum kita pergi lanjut lagi, pertama sekali kita nak fahamkan dulu apa yang dibacakan tadi ialah hadis Nabi. Apa makna hadis? Makna hadis, ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqrir. Yang artinya apa sahaja yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan Nabi atau perbuatan Nabi ataupun ketetapannya. Maksud ketetapan Nabi, apa yang Nabi tetap, sama ada Nabi tetap dalam bersuara ataupun diam. Diamnya Nabi juga adalah dikira sebagai tunjuk ajar daripada Nabi SAW. Maka itu panggil hadis. Dan hadis-hadis ni bila berkait dengan Rasulullah, kita kena faham. Nabi ni kita kena faham. Bila sebut sabda Nabi, kalau kita maksudkan sabda tu, kita maksudkan dengan Nabi berkata. Betul? Kalau dalam Arab dia sama je. Qala nabiyyu, qala Allah, qala Umar. Allah pun sebut qala, Nabi pun sebut qala. Kalau orang biasa sahabat pun disebut qala. Qala tu maknanya telah berkata. Tapi halusnya bangsa Melayu ni, bila sampai ke tempat kita,
ulama dia membeza-bezakan setiap darjat tadi. Kalau Allah tak diguna perkataan berkata, tapi lebih lagi digunakan perkataan firman. Kalau Nabi digunakan perkataan sabda. Padahal walhal maksudnya semua sama. Firman tu maknanya Allah berkata lah. Sabda pun maknanya Nabi berkata. Jadi tak salah kalau kita kata Allah berkata, tak salah. Nabi berkata pun tak salah. Cuma kan, lebih baik sebut Allah berfirman kan, ataupun Nabi bersabda. Tapi kalau kata berkata pun tak salah, kerana makna tak lari. Cuma nak bagi faham. Jadi kenapa ulama kita di alam Nusantara ni, Melayu ni, dia membezakan perkataan tu supaya anak cucu dia sampai ke hari ni biar faham cakap Nabi dengan cakap orang yang bukan Nabi tak sama. Hari ni orang anggap cakap Nabi, Nabi cakap je, dia anggap ringan-ringan je, dia anggap biasa-biasa kan. Malah kadang-kadang cakap Nabi dia tolak, cakap YB dia ikut, B juga belakang kan. Ni sebab apa? Sebab dia tidak mengenali Rasulullah. Dia ingat Rasulullah tu siapa. Nah, dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, Nabi kata ana sayyidu apa? Ana sayyidu waladi Adam. Aku penghulu kepada anak cucu Adam. Akulah ketua dia yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa awwalu man yanshaqu anhul qabru. Dan akulah orang yang mula-mula akan keluar daripada kubur. Kan? Wa awwalu syafi'in, dan akulah orang yang mula-mula akan memberi syafaat. Wa awwalu musyaffa', dan akulah orang yang mula-mula diberi izin untuk bagi syafaat. Maknanya Nabi semua awwalu, yang pertama sekali. Nanti bila ditiup sangkakala mati semua makhluk, bila ditiup sekali lagi sangkakala nak dihidupkan, yang bangkit paling awal, paling mula baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang sahaja. Nabi seorang yang akan bangkit dulu. Bila Nabi bangkit dulu, makna Nabi dengan orang lain ni sama ke tak? Tak sama. Bila tak sama, perbuatannya tak sama, perkataannya tak sama, semua tak sama. Perkataan manusia lain, ya kita boleh pertimbang nak terima atau tak terima. Tapi bila sebut perkataan Nabi, tak boleh kita kata tak terima. Tak terima jadi kafir. Sebab ni Nabi, bukan orang biasa-biasa. Sebab tu kita nak bagi faham dulu, bila dibacakan hadis Nabi, jangan kita pandang ringan. Imam Malik, mazhabnya Maliki tu, Imam Malik tu, dia Allah kurniakan pada dia setiap malam bermimpi Nabi. Setiap kali tidur malam mimpi Nabi. Imam Malik, bila ditanya oleh anak murid dia, apakah amalan dia sampai Allah bagi macam tu kurniaan pada dia? Dia kata, kerana aku memuliakan baginda Nabi SAW. Padahal Imam Malik tak sempat bertemu Nabi. Imam Malik tabi'in. Dia bukan zaman sahabat, dia tak sempat bertemu Nabi. Bila ada orang datang ke rumah dia nak tanya soalan, sebab dia kan guru agama, orang Assalamualaikum Imam Malik, nak tanya soalan, dia akan tanya soalan apa yang kamu nak tanya. Kalau orang tu tanya soalan hukum hakam, soalan fiqh dan sebagainya, dia akan terus jawab. Dia akan jawab dekat pintu tu juga. Tetapi kalau orang tu tanya soalan berkaitan hadis, dia kata tunggu sekejap, dia tutup pintu balik, dia masuk dalam, dia mandi apa semua, pakai minyak wangi lawa-lawa, dia bentang dia punya kain ridak dan sebagainya, dia letak atas meja, dia letak kitab hadis atas meja ni, dia duduk, kemudian baru dia panggil masuk. Dia pasal apa nama bakhur yang asap, yang wangian, nak bagi suasana wangi dan sebagainya, baru masuk. Kemudian barulah tanya, apa hadis yang kamu nak tanya? Kenapa? Kerana dia memuliakan Rasulullah. Walaupun nak baca hadis Nabi, sebab kita kena pandang, bila kita baca hadis Nabi, perkataan yang kita sedang sebut tu, itulah perkataan yang pernah keluar daripada mulut baginda Nabi yang sangat mulia. Betul tak? Kita tiru gaya pemimpin pun dah sehebat dah, apatah lagi kalau tiru gaya Nabi dengan perkataan Nabi. Jadi pertama sekali kita nak tanam
Biar kita nampak Nabi kita hebat di hati kita, biar besar. Bila hebat dan besar, barulah tidak keluar perkataan-perkataan yang menyindir, atau perkataan-perkataan yang mengeji, atau perkataan-perkataan yang memperendahkan martabat Nabi-Nabi kita. Seperti kata pantun tadi lah kan? Apa? Macam mana pantun ni? Dia kuat pantun ni. Kita panggil dia Ustaz Pantun. Jadi makna kata Nabi pelarian. Ni kata. Tak faham makna hijrah. Jadi hijrah dengan pelarian tak sama, tuan-tuan. Ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian. Pelarian atas dasar lari kerana takut dan mencari tempat yang selamat. Dan pelarian tidak disambut. Mana ada orang sambut pelarian? Ada orang sambut dengan kompak, ada? Berenang gitulah. Tapi Nabi datang Madinah, orang sambut dengan kompang. Nyanyi siap Tala'al badru alaina. Orang sambut Nabi. Jadi maknanya datang Nabi bukan tidak diduga, malah dijemput. Satu kedatangan dalam bentuk VIP, VVVIP. Orang yang sangat hebat. Jadi datangnya itu bukan dalam bentuk pelarian, tapi datang dalam bentuk hijrah. Dan yang keduanya, hijrah itu bukan sebab Nabi takut dan sebagainya, tapi perintah daripada Allah. Allah yang suruh Nabi hijrah, maka sebab itulah Nabi hijrah. Kalau Allah tak perintahkan Nabi hijrah, Nabi tak hijrah. Mana ustaz tahu? Ustaz duduk dalam zaman tu ke? Dalil Quran Suratul Najmi ayat 3 dan 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Allah sebut dalam Quran. Apa makna dia? Wa ma yantiqu anil hawa. Dan ia tidak memperkatakan sesuatu yang berhubung dengan agama Islam menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Apa saja Nabi kata dan Nabi buat bukan mengikut kemahuan dia dan pendapat dia, tapi in huwa illa wahyu yuha. Segala yang dikatakan oleh Nabi, sama ada Quran ataupun hadis, tidak lain dan tidak bukan ialah wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Maknanya setiap apa saja perbuatan Nabi adalah perintah daripada Allah. Jangan kita terpedaya dengan golongan barat, golongan sekularisme, liberalisme, dan golongan-golongan yang nak merosakkan Islam daripada dalam. Itu kita tak pelik. Kalau yang cakap tu orang kafir, tak pelik mana lah, kan? Kalau yang cakap tu kafir, ini yang cakap ni Melayu Islam, kan? Jadi ini biar kita ambil iktibar. Baik, jadi biar nampak. Pertama biar nampak hadis Nabi ni besar. Dan bila kita nampak hadis Nabi ni besar, maka perbuatan yang diceritakan dalam hadis ni seperti mana yang kita bacakan tadi adalah besar bagi kita dan menjadi satu pengajaran bagi kita. Sehingga kan hadis innamal a'malu binniyat ni hampir 40 kitab besar ulama mensyarah ni. Hadis ni satu je. Satu hadis ni 40 kitab syarah. Cerita tentang kitab tebal-tebal. Satu hadis je cerita pasal hadis ni. Kerana hadis ni kaitannya sangat menyeluruh kepada semua sekali. Sebab dia berkait dengan soal niat. Innamal a'malu binniyat, kata Nabi. Setiap perbuatan itu bergantung dengan niat. Apa itu niat? Makna niat, an-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Niat ialah qasdu. Qasdu ni maknanya maksud hati. Apa yang hati nak. Apa yang hati nak, muqtarinan bi fi'lihi, yang bertepatan dengan perbuatannya. Apa yang hati nak akan mengarah kepada perbuatannya. Wa mahalluhal qalbu, dan tempat niat itu adalah di dalam hati. Macam kita malam ni sebab kan apa kita boleh datang kuliah malam ni, kita datang mengaji sebab hati nak, bukan kaki, bukan tangan, bukan kepala, tapi hati yang memberi arahan. Hati yang kata nak pergi dengan kuliah, barulah hati mengarahkan kaki untuk berjalan. Kalau hati tak nak, sehebat mana pun kaki dan tangan tak akan bergerak ke rumah Allah. Jadi puncanya daripada hati. Itu kata guru kami, hati tu ibarat MB, Menteri Besar, dan tangan, kaki dan sebagainya ni exco je. Jadi kalau MB bagi arahan, exco jalan tugas. Jadi
MB penting sekali. Kalau MB tak betul dah, exco lagi teruk. Gitu kat hati. Kalau hati rosak, macam mana tangan dan kaki anggota yang lain? Macam mana nak mengarah kepada ke arah kebaikan? Bunyi dah. Baru cerita hati. Boleh lagi ke? Boleh. Tak boleh pun boleh. Baik. Jadi hati ni bermula pada hatilah. Hati sebagai raja. Dalam kitab Minhajul Abidin yang kita selalu baca kuliah bulanan tu, Imam Ghazali cerita begitu panjang lebar, cerita tentang masalah hati. Dia bermula daripada hati. Kalau hatinya betul, maka betullah anggota yang lain. Kalau hati tak betul, maka tak betullah anggota yang lain. Cumanya kata Nabi SAW, niyatul mu'min khairun min amalihi. Apa Nabi kata? Nabi kata niat orang beriman ni indah, kadang-kadang indah daripada amalnya. Apa maksud Nabi? Yelah, kita tiap-tiap malam kata InsyaAllah esok kita tahajud niat tahajud dia terkejut kat pukul 8 bangun. Nampak subuh pun gajah turun. Bukan gajah dah tu, dinosaur turun subuh. Mana kata gitulah. Niat memang bagus, baik. Tetapi bila sampai bahagian perbuatan mesti ada kurang. Ada orang beria sungguh. Aku ni kalau dapat kerja, aku niat nak buat makan-makan lah kat surau. Apa dah gaji 3,000, bawa keluar 1,000 buat makan-makan. Tak luar 2,000 ada lagi. Dia niat gitu. Tiba-tiba sungguh dapat kerja. Dia mula rancangnya dia nak buat makan-makan, buat ayam golek. Tiba-tiba dapat kerja, tak ada ayam, tak ada golek pun tak ada. Yang ada karipak golek ada. Tu dia yang tu dia bawa. Tapi boleh tahan tak lah, daripada tak langsung. Ni mula-mula niat bagus dah. Kalau aku dapat kerja ni, aku nak buat makan ni kat surau. Tengok-tengok dapat kerja, surau pun tak nampak batang hidung dah. Ada tak jadi macam ni? Ni yang berlaku kan. Kita niat pada Allah nak kebaikan gini, tapi balasan kita balik bila Allah beri pada kita, kita berpaling tadah. Ada. Jadi macam mana nak bagi elok? Puncanya takwa. Tanamkan takwa. At-taqwa hahuna fil qalbi. Takwa tu sebenarnya duduk di dalam hati. Bermula daripada hati ni. Kalau hati tu ada takwa, barulah segala-galanya elok. Apa makna takwa? Kita bicara dah selalu dalam kitab Minhajul Abidin kita ni. Takwa ni 3 perkara. Kita ingat kemah-kemah malam ni 3 perkara. Yang pertama takwa dengan makna khauf, yakni makna takut. Takut pada Allah. Bila hati ni ada rasa takut pada Allah, segala tingkah laku tangan dan kaki ni akan berhati-hati dalam segala buat kerja dia. Dia takkan buat sembrono ataupun buat muka ikut hentak. Cakap pun berhati-hati nak cakap apa. Tangan berhati-hati nak capai apa. Sebab hati ada takut. Tapi kalau hati tak ada takut, bila hati tak ada takut, rasuah lah. Pada gaji menteri puluh ribu dah, tapi rasuah lagi. Jatuh kerajaan, pecah habis semua. Baru tahu satu ni perangai kan. Projek sana, projek ni. Asal buat projek, masuk ke poket dia. Tak cukup. Sebab apa? Hati tak ada takut pada Allah. Sebab tu kata Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat, dia kata undang-undang ciptaan manusia tidak boleh kawal manusia. Sebab undang-undang itu ciptaan manusia juga. Maka bila itu ciptaan manusia, manusia akan ubah ikut cita rasa dia. Betul tak? Dia ikut apa dia suka. Tak nak bagi dia kena, dia ubah, adjust sikit undang-undang ni supaya dia tak kena, kroni dia tak kena, bagi orang lain kena, dia tak kena. Sebab ciptaan manusia. Lepas tu wartawan tanya Tok Guru, habis tu yang boleh kawal manusia apa Tuan Guru? Tok Guru kata yang kawal manusia Allah. Allah hantarkan melalui Qurannya, firmannya. Maka pakai ayat-ayat Allah, dilaksanakan dalam bentuk hukum hakam, dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk peraturan. Maka barulah manusia akan tunduk, kerana dalam hati ada sifat takwa, ada sifat takut. Inilah yang kita nak cuba bawa tuan-tuan. Kita nak bawa ni sebagai contoh. Ulama kita nak bawa hukum hudud, hukum kisah dan sebagainya. Kita kadang-kadang bukan cerita dalam parlimen, cerita dalam kuliah takut dah kan. Ustaz sebut hudud.
Takut dah. Takut tu kita nak. Memang disuruh takut. Bila sebut hudud jadi takut. Dengar potong tangan tu pun takut dah. Takut itulah bahasa Arabnya takwa. Jadi takut kepada Allah. Bila tak ada takwa, orang tak takut pada Allah, ni yang buat sukati ni. Nah, kita takut dengan bos. Masa bos ada lah. Masa bos tak ada. Anak-anak takut dengan ayah. Masa ayah ada rumah. Ayah tayang ayah tak ada. Panjat habis grill pintu tu, dipanjat sampai atas. Tiba dengar bunyi motor kelang kabut tu. Ayah turun dari motor. Ayah kata, naik lagi, naik. Ayah kata naik lagi. Bukan suruh turun, suruh naik. Tapi dia naik ke turun? Dia turun. Nampak? Cuba mak yang kata. Mak kata naik. Memang nak naik pun. Dia tak takut dengan mak. Kata. Tapi masa ayah ada, dia takut. Tapi kalau kita tanam, tak kiralah ayah ke anak ke, kita tanam daripada anak-anak kita ni takut pada Allah, saat kita tak ada pun dia akan jadi baik. Sebab apa? Sebab Allah sentiasa memerhati dia. Tapi yang ni kita tak terapkan dalam family, dalam keluarga, kan? Yang ni yang kita nak cuba bawa. Hijrah yang kita nak cuba bawa. Sebab kata Nabi, la hijrata ba'dal fatihi. Tidak ada lagi hijrah setelah pembukaan kota Mekah. Walakin jihadun wa niyatun. Yang ada jihad dan juga niat. Maka kata ulama, jihad tu pada 3 tempat. Yang pertama, jihad melawan iblis. Yang kedua, jihad melawan nafsu. Dan yang ketiga, jihad melawan musuh-musuh Islam. Dan jihad yang paling besar iaitu jihad kita melawan nafsu dan juga iblis. Nafsu paling payah sekali. Imam Ghazali cerita bab nafsu dalam Minhajul Abidin, berhelai-helai muka surat. Sebab nafsu tu duduk dalam hati kita. Iblis luar, dia hasutan luar je. Ni dia duduk dalam. Macam pencuri kalau pencuri luar rumah, kita boleh ikhtiar pasang pagar karen ke, letak CCTV ke, apa nama, alarm ke sebagainya. Dia lalu bunyi dah. Kenal dia, lalu dia bunyi dah. Nak tak apa, dia bahagian luar. Dan kalau pencuri dalam rumah, macam mana awak? Suami menagih dadah. Ni cerita betul. Bini siap-siapkan anak nak pergi sekolah. Jadi bini nak panaskanlah buat telur goreng, nak buat makan breakfast untuk anak nak pergi sekolah. Petik api tak nyala, petik-petik tak nyala. Air besar tak nyala ni, dia buka bahagian bawah, tengok tong gas tak ada. Siapa pergi ambil? Tu pencuri dalam rumah, macam mana nak buat? Payah. Macam itulah nafsu ni duduk dalam kita. Nak lawan dia bukan senang. Betullah kita kena hadir majlis ilmu. Ulama ajar dalam kitab-kitab training macam mana nak latihkan diri ni supaya kita dapat berenggang dengan hasutan-hasutan nafsu dan juga iblis ni. Dan kita kena mujahadah. Biasalah naik turun jatuh. Ustaz, saya dah cuba nak hijrah Ustaz, tapi jadi balik Ustaz. Payah Ustaz, dah cuba dah jadi baik, jadi balik, jadi balik. Jangan berputus asa. Kerana kita kena faham, makna istiqamah bukanlah bila kita berubah tu kita takkan jadi jahat dah, ataupun takkan buat dosa walaupun sikit dah. Kita bukan maksum. Maksum para nabi, para rasul tak ada dosa. Kita ni hari taubat boleh jadi esok buat pula. Jadi bila kita terbuat, jangan putus asa untuk terus bertaubat pada Allah. Dan terus bertaubat itulah dipanggil istiqamah. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Siapa yang bertaubat, orang yang bertaubat kepada Allah, maka Allah ampunkan dosanya ibarat macam tak pernah buat dosa. Tapi taubat yang sungguh-sungguh. Taubat yang sungguh-sungguh. Dia ada 3 syarat atau 3 rukun taubat. Yang pertama, mesti menyesal. Mesti ada menyesal. Menyesal sungguhlah, aku silap buat betul lah. Menyesal sungguh-sungguh. Jangan lakon-lakon. Yang kedua, mesti berhenti buat. Jangan menyesal tapi tengah buat. Aku menyesal minum lagi. Nak menyesal apa? Ambil air tu ketuk atas kepala. Berhenti buat, menyesal, berhenti buat. Yang ketiga, azam takkan buat. Soal terbuat balik tu nanti. Tapi biar ada azam dulu. Aku janji lah pada diri aku tak nak buat dah. Sungguh-sungguh ni. Dalam duk sungguh-sungguh, buat pula.
Lepas tu terus tobat lagi, tobat lagi, tobat lagi. Innallaha yuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah sangat kasih pada orang yang bertaubat. Dan kadang-kadang kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikamnya, kadang-kadang Allah saja atau Allah buat kita jadi terbuat dosa, kan? Terbuat dosa, tapi bukan yang jenis dahsyat-dahsyat lah, sikit-sikit. Kita jenis beramal dah, terbuat dosa juga. Kerana apa? Kerana Allah nak letakkan kita berada di makam taubat, supaya kita sentiasa merasakan diri kita ni ada salah dan ada jahat. Bayangkan kalau kita sentiasa baik, ada satu penyakit pula akan hinggap. Bila kita baik aja, tak pernah buat salah apa pun, dia akan masuk satu racun, namanya racun riak dan takabur. Dalam tak sedar, ingat dia baik, rupanya jadi setan dah, jadi jahat. Takabur ni sifat iblis. Itu yang Allah laknat iblis keluar daripada syurga. Kes apa? Bukan kes sebab iblis minum arak. Mana ada iblis minum arak? Minum air arak tu pun air kencing setan. Takkan nak minum air kencing sendiri? Nah, ada masuk surat khabar, setan jantan rogol setan betina. Ada. Jadi yang salahnya setan iblis ni sebab apa? Takabur. Sebab ada sifat sombong. Jadi kalau kita jadi tok imam, tok bilal, ustaz, ulama, tak kira lah apa, pengusi surau ke apa ke, ada sifat sombong, adik-beradik takut nak sebut. Iblis lah, kan? Tu. Jadi buang, jaga-jaga. Itu kadang-kadang. Tapi jangan kita reda. Oh, bagus ke aku buat jahat ni? Adalah bagus, tak bagus lah. Tapi bila terbuat salah, taubat semula, taubat semula, taubat semula. Dan kita kena banyak berdoa pada Allah. Ya Allah, hati aku ni berbolak-balik. Ya Allah, Engkau lebih tahu. Kadang-kadang aku baik, kadang-kadang aku jahat. Maka saat Engkau nak ambil nyawaku, ambillah dalam keadaan aku baik. Jangan ambil dalam keadaan masa tu aku tengah jahat. Betul tak? Kita kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. Kadang-kadang sampai awal surau, kan? Tok Bilal pun tak sampai lagi, dia sampai dah, kan? Kadang-kadang lambat sangat sampai, kan? Jadi kadang-kadang mood kita bagus, rajin tengah kuat sangat, kadang malas pula. Jadi kita minta, ya Allah, cabutlah nyawaku dalam keadaan aku tengah bagus, tengah rajin ibadat dan sebagainya. Macam tengah dengar kuliah ni ke, nak? Kan? Betul tak? Nak mati dalam tengah kuliah malam ni? Malam ni tak mau dah Ustaz, kata malam lain lah, malam lain. Mati sungguh ni. Malam lain lah. Baik. Tu. Jadi antaranya yang ulama ajar kita dalam hadis ni berkaitan dengan hijrah ni, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Balasan bagi tiap-tiap orang ni tergantung atas apa yang dia niat. Yang kita kena faham, niat ni, niat benda yang baik, kalau niatnya baik jadi baik. Okey, dia ada niat dan amal. Niat ni baru tergerak hati, amal tu perbuatan. Perbuatan yang baik dan niat yang baik, maka balasannya baik, boleh pahala. Tetapi perbuatan yang baik tapi niatnya jahat, tak boleh, hukumnya berdosa. Contoh apa dia? Perbuatan yang baik, ini air kosong. Air kosong ni baiklah sebab air yang halal, bukan haram. Tapi dia pergi niat Heineken, dia pergi niat kasbek. Dia buat gurau-gurau main dengan kawan dia, baru lepas tengok cerita kungfu mabuk tu, kan? Jadi dia pun buat gaya, konon ni arak dia pun. Walaupun disebut konon-konon je, hukumnya haram dan berdosa. Dan air itu, kata apa nama Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, menjadi arak. Walaupun asalnya memang air kosong, tapi hukumnya menjadi arak, maka tak boleh minum, haram. Sebab dia gini tu kata perbuatan yang baik diniatkan jahat, maka jahat juga, tak boleh. Adapun perbuatan yang jahat, niat baik ke niat jahat, tetap jahat. Jangan pula air arak diniat zam-zam. Apa? Aku niat zam-zam ni, dia kata tok mu. Mana boleh?
Nak benda haram dah, jelas. Jadi perbuatan yang jahat, tukar niat baik pun tak jadi baik. Ada orang tikar nombor ekor, dia kata moga-moga menang boleh pergi umrah dia. Gila bengong. Nampak? Tu bukan jadi mabrur, jadi mabruk jadi. Tak boleh. Kan? Haram. Sebab jelas dah zat dia haram, maka niat tak boleh menghalalkan cara. Yang bolehnya perbuatan baik. Jadi yang kita nak jaga perbuatan baik dan niat yang baik. Baik, kadang-kadang tadilah macam kita sebut tadi, dia nak berubah tapi kadang-kadang payah, lepas tu jadi balik, ataupun dia buat satu-satu perkara tapi payah nak istiqamah. Puncanya apa? Puncanya dia buat satu-satu perkara kebaikan tidak diniatkan kerana Allah. Macam inilah dalam hadis ni sebut. Kan? Kalau dia niat kerana nak dunia, yusibuha, maka dia dapat dunia. Kalau dia nak niat perempuan, dia dapat perempuan. Bila dah dapat perempuan jadi apa? Kan? Macamlah ada kerajaan negara mana tak tahu dulu. Kan? Dia niat nak jatuhkan Barisan Nasional. Dia nak jatuhkan Datuk Seri Najib. Dia niat nak jatuhkan satu-satu orang tokoh. Bila dah jatuh nak apa benda? Dia tak boleh istiqamah. Sebab benda tu selesai dah. Lepas tu nak apa? Akhirnya gaduh sama sendiri. Tapi bila kita niat kerana Islam sampai akhir hayat, Islam sampai kiamat, dia takkan terhenti di tengah jalan. Niat kerana Allah barulah membawa perbuatan amal itu menjadi perbuatan yang berkekalan. Kan? Kerana apa? Kerana Allah itu sendiri bersifat baqa. Allah itu kekal. Bila kita buat niat kerana Allah, maka insya-Allah perbuatan yang kita buat akan jadi kekal. Tapi bila kita niat kerana makhluk tidak kekal. Kan? Makhluk tidak kekal. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di atas muka bumi akan binasa. Makhluk semua binasa. Bila makhluk binasa, kita niat kerana makhluk akan binasa. Contoh kita niat nak berhenti seokok, tapi kerana makhluk tak jadi. Saya dulu masa zaman kolej, nak masuk sambung belajar di kolej, kena buat medical check up. Salah masuk klinik lah pula. Doktor jenis penceramah punya doktor. Jadi bila dia tengok paru saya seokok dulu. Tengok paru saya, dia tahulah doktor, dia boleh baca. Tengok paru ni, dia tanya, "Are you smoking? Kamu isap rokok?" Dia kata, "Kita akan nak bohong pula. Paru ada kat depan tu lah." Dia kata, Kata, "Saya tahu, saya tengok tu. Tengok paru awak ni, dah habis. Kotor separuh dah ni. Kalau awak tak nak berhenti, saya tak nak sign. Biar awak tak dapat sambung mengaji pun, saya tak kisah." Kan? Sebab ni peranan saya sebagai seorang doktor. Dia ceramah kat setengah jam. Saya kata dia sakit kat luar, doktor biarkan. Dia pam. Tunduk lah dah. Gila, saya berhenti. Ni jujur, betul saya berhenti. Keluar daripada klinik, kita ambil kotak okok, kita konyok, kita buang. Yelah, buang kotak je lah, batang ambil. Mana kita sungguh. Tapi tak kekal lama. Berhenti tak kekal lama. 2 minggu boleh berhenti. Berapa 2 minggu? Sebab tak keluar rumah. Nak jumpa member kan, lah kali tak tahan. Cakap, "Mak, nak pergi kedai je nak beli barang." Tak apa lah, mak kata pergi lah kedai. Gigi kedai, nampak kawan lepak kat kedai mama, singgah je. Duduk sekali, sembang-sembang. Lama tak sembang, 2 minggu tak jumpa member kan. Jadi duduk sembang. Kawan ulur pula okok, selalu kedekut. Kali ni baik pula dia bagi, dari tadi hang tak isap okok, ambil okok aku. Lepas tu dia kata, "Ambil satu lagi, mantau buat spare." Pula dah lagi. Isap balik, tak jadi apa dah. Lepas 2 minggu langsung tak isap balik lepas tu. Kan? Tak jadi apa dah. Berhenti kerana awet tinggal. Zaman dulu lah, bukan zaman lah ni. Dulu. Awet kata tak nak. Awak isap okok, saya tak suka. Dah zaman sekolah tu. Okey lah. Berhentilah. Dia tak percaya dah. Dia bukan sebab okok, dia ada lelaki lain sebenarnya. Tapi poin okok. Apalah berhenti sebab dia. Kan? Tapi tak lama, dapat awet baru, isap balik. Tak jadi juga, tak jadi. Kerana mak tak jadi. Abang saudara saya, mak dia meninggal. Sedih sangat. Sebab dia manja dengan mak dia rapat. Berhenti sokok 2 bulan. Sebab mak meninggal. Kubur mak naik rumput, dah naik pokok, isap balik. Tak jadi apa kak? Sebab apa? Ni kata dah kan tadi,
Kalau kita niat hijrah apa pun kehidupan kita ni mengarah kepada kebaikan, bagus dah niat tu nak jadi baik. Tapi kalau diniatkan kerana makhluk, ketahuilah makhluk itu tidak kekal, maka kerja buat kita juga jadi tidak kekal. Akan terhenti di tengah jalan. Jadi nak yang betulnya niat kerana Allah. Bila niat kerana Allah, insya-Allah Allah yang maha kuat, Allah yang bersifat kekal baqa akan mengekalkan semangat kita. Allah yang akan bantu, Allah yang akan memudahkan kita. Alhamdulillah sampai ke hari ni sejak masuk pondok tak usik dah. Tak payah kata sebatang, sepam pun tak ada. Tahu kan sokok geng sepam-sepam ni. Kan? Tak ada dah, insya-Allah. Alhamdulillah, moga-moga lah kan? Bukan kita nak belagak ke apa dah, tapi cuba buat sempena ma'al hijrah ni, kita buat hijrah pada diri kita juga, untuk mengubah diri kita daripada yang tak elok kepada yang lebih elok. Buat yang terbaik insya-Allah, tapi niatlah kerana Allah. Kemudian kita bagi, kadang-kadang anak-anak muda yalah, nafsu dan sebagainya ganggu, suka tengok perempuan ataupun video lucah dan sebagainya. Ada yang kita dapat daripada guru-guru agama, tip-tip dia. Antaranya kaedahnya dia kata cuba amalkan, setiap kali nak makan dan nak minum, setiap kali nak suap baca bismillah, setiap kali lepas ucap alhamdulillah. Contoh kita nak minum air ni kan, bismillahirrahmanirrahim. Lepas dah minum alhamdulillah. Lepas tu nak minum lagi seteguk, bismillah. Lepas alhamdulillah. Tawa kan? Makan pun gitu gak. Memang mula-mula leceh sikit, bismillahirrahmanirrahim. Lepas alhamdulillah. Insya-Allah Allah akan cabut rasa lazat atau kesukaan kepada perkara maksiat daripada hati. InsyaAllah dia akan jadi tengok benda-benda maksiat tu dia tak minat, dia tak minat. Jadi berubah pula. Kuliah agama dulu dia tak minat, tiba-tiba jadi minat, jadi ketagih pula tu. Ustaz nak balik, dia tarik, boleh bahaya. Tapi nak ceritanya insya-Allah cubalah. Ini amalan yang diberikan oleh adik-adik ulama. InsyaAllah. Tapi niat betul-betul lah kerana Allah. InsyaAllah Allah akan berikan bantuan kepada kita, kekuatan untuk nak mengubah diri kita ke arah kebaikan. Itu namanya hijrah tadi tu. Jadi bergantung, kalau niat hijrah kita kerana dunia atau perempuan macam dalam cerita Ummu Qais ni, maka tak dapat apa-apalah, dia dah hanya dapat apa yang dia nak saja. Jadi kita buat apa pun, buatlah apa pun dalam kehidupan ni, dunia kita ni, biar niat kerana akhirat. Ambil dunia tak salah, tapi biar niatnya kerana akhirat. Maka insya-Allah dunia kita akan jadi dunia yang bersih, yang elok, yang terjaga. Tapi bila dunia kita niat kerana dunia, habis. Tak payah kata orang awam, asatizah, para ustaz, kalau niat kerana dunia, mengajar sebab nak duit, habis. Bila duitnya sikit, slow lah baca kitab, ambil lah cik. Kata muson ni buat tak nampak ayat kitab. Tak nampak memang tak nampak lah, sebab sampul nipis. Cuba buh sampul tebal, nampak? Kitab tak bawa boleh baca. Ada. Jadi jangan. Betul tak para ustaz? Kan? Kita tak nak sampul tak? Yang kita nak yang dalam sampul. Tapi tak apalah, bukan niat kerana tu. Jaga. Ini kalau ustaz pun Allah uji macam tu, dah kalau yang belum start lagilah kerja kita kerja tu jadi ibadat. Kalau kita niat betul, kerja apa pun, kontraktor ke, kerja kedai niaga ke, kerja tarik sawit ke, tak kira kerja apa pun, kalau niat untung dunia, jadi dunia. Sia-sia apa kita buat, tak dapat apa, dapat dunia. Jangan ikut kapir dia memang macam tu dah. Cina acong apa semua ni, kapir tu memang dia niat nak untung saja. Tak untung mati dia kata. Kita jangan begitu. Kita bukan ikut ajaran ni, kita ikut ajaran Islam. Jadi kita buat biar kerana Allah. Bila kerana Allah, insya-Allah. Ada ni saya dapat cerita ni daripada tok guru kita, Tok Guru Siddiq Noh. Jadi ada dua orang korporat. Dia baguslah, korporat pun dia datang dengan kuliah. Kita baru naik kancing malah dengan kuliah dah. Dia datang dengan kuliah, akhirnya dia tersentuh hati dia. Mula dia memikir. Dia kata betul lah apa ustaz cakap.
Sebab produk dekat luar ni kebanyakannya produk orang kapi buat. Antaranya tu fish cake, fish ball, apa semua tu lah kan, produk-produk gitu. Orang Islam kita banyak makan, tapi yang buat banyak orang kapi. Jadi dia bincang dua orang ni, dia ahli perniagaan dah, duit banyak. Dia kata apa, kata kita tubuh satu syarikat, kita buat ni produk ni, buat fish cake apa ni, kita buat atas dasar untuk menyempurnakan untuk umat Islam. Tak apalah dia buat. Nak cari supplier apa semua susah. Mereka boleh jual murah sebab semua orang dia, daripada pemborong, daripada asal, daripada bawah sampai naik ke semua pekedai, semua orang dia memang boleh main harga. Kita nak buat macam tu payah, harga jadi tinggi. Bila harga tinggi, orang kita ni tengok yang murah, bukan tengok yang Islam. Akhirnya ambil yang kafir juga, sebab kafir punya murah, yang Islam punya mahal kan. Jadi tak boleh jadi juga. Akhirnya dia bincang-bincang dengan kawan dia, dia kata tak apalah, kita korban lah, kita turunkan harga lebih rendah daripada harga si kafir, supaya orang Islam kita beli kita ni. Bila turun harga, untung tak ada. Tak payah kata untung tak ada, balik modal pun tak boleh, rugi. Jadi rugi 6 bulan rugi, bukan sikit-sikit, 6 bulan rugi kan. Akhirnya orang tanya dia, kenapa berniaga rugi? Dia kata tak apa lah, sebab dia orang ngaji. Tengok beza orang ngaji dengan tak ngaji. Dia jawab apa? Biarlah aku rugi dunia, jangan rugi akhirat kan. Kalau aku untung dunia, aku sibuk nak cari untung je, tapi aku tak hiraukan umat Islam, tak hiraukan masyarakat Islam, aku sibuk dengan kekayaan aku saja, takut-takut nanti akhirat aku jadi rugi. Memang dunia aku untung ni, biarlah aku korbankan benda ni, biar aku tanggung rugi tak apa dunia ni, InsyaAllah akhirat aku dapat keuntungannya. Ni orang mengaji, kau perak. Nah, kita kau apa dia tanya. Nampak pun dah malah ngaji. Ni dia buat. Akhirnya Allah tunjukkan bukti atas kesabaran dia. Masuk bulan yang ke-7, dia mula ada untung sikit. Naik ke-8 lagi banyak, naik 9 lagi banyak untung dia. Alhamdulillah. Kadang-kadang Allah uji kita je. Allah nak tengok. Bila sebab tu kadang-kadang kita pelik dengan kita. Kalau kita buat kerja jahat, kerja lara ke, mudah aja. Betul tak? Tapi bila nak buat kerja agama ni, mesti ada kepayahan, ada halangan dan sebagainya. Sebab tu kata ulama, wa mal ladzatu illa ba'dat ta'am. Dan tidak ada kenikmatan kecuali setelah adanya kesusahan. Kalau kita nak nikmat, hadap susah dulu. Manakah mungkin boleh dapat nikmat tetapi tak menghadapi kesusahan. Nak makan sedap, maka belanja kena besar, buat pun payah. Nak sebab apa? Nak buat ni dia bagi sedap. Kalau tak nak sedap, buat lebih kurang, telur rebus je lah. Tapi kalau nak sedap, lauk dia gitu gini, 3 rasa, kena banyak lah, bahannya kena banyak, masaknya kena lama gitu gini-gini. Gitu juga dalam kehidupan. Kalau kita nak kenikmatan yang hebat di hari akhirat, hadap dulu kesusahannya di dunia. Sabarlah, insya-Allah. Kerana langit tak sentiasa mendung. Ingat, hujan yang terlampau lebat, bila berhenti hujan yang lebat, apa yang akan keluar daripada langit? Pelangi. Hujan yang sangat lebat, walaupun lebat, mendung gelap dengan guruh kilat, kita duduk rumah pun jadi takut. Tapi apa yang hasil daripada lepas hujan tu berhenti? Air longkang kita clear. Sebab air hujan tadi dah tolak habis, Allah dah bersihkan. Tanaman jadi subur sebab air dah banyak dalam tanah. Kita pandang gitu. Biar mula ni susah, tapi kita pandang lepas ni apa kita dapat. Macam ni duduk kat dunia ni, susah payah dan sebagainya, tapi kita pandang akhirat nanti, apa yang akan Allah beri pada kita. Bila pandang yang itu, baru dia akan menimbulkan semangat yang kuat untuk terus istiqamah. Kalau kita pandang susah je, tu yang cabut lari kan. Tengok hujan lebat mendung je, duduk bawah meja, duduk dalam almari takut kan. Tapi kita fikir lepas ni insya-Allah lah, lepas ni elok lah. Itu dia perlukan kesabaran yang tinggi. Lagi tinggi sabar kita, lagi tinggi ujian kita, maka lagi tinggi ganjaran Allah nak beri. Pegang situ kemah-kemah. Bila kita menghadapi, kita buat kerja-kerja kebaikan, kemudian ujian dia terlampau berat, ketahuilah ganjaran Allah nak bagi lepas tu sangat-sangat besar. Ada makan kan? Tiba-tiba semua makan. Macam ni lah. Susah payah kita datang kuliah, kadang-kadang mengantuk dan sebagainya, lawan. Kerana ada nikmat selepas ni, iaitu makan.
Itu tapi ujian ni kena berat lah. Beratlah dulu. Nak dengan kuliah ni apa semuanya. Kan? Tak apa. Insya-Allah. Jadi biarlah hijrah yang kita lakukan pada diri kita ni diniatkan kerana Allah, bukan dunia, bukan kerana perempuan. Kenapa dalam hadis ni Nabi sebut dunia satu, perempuan satu? Sebab perempuan ni walaupun dia seorang, tapi dia sama berat bahayanya dengan dunia yang besar. Dunia ni besar, perempuan cik seorang tu je. Tapi perempuan cik ni sama bahayanya atau sama beratnya dengan dunia ni. Kadang-kadang kita boleh kontrol dunia kita, tapi nak kontrol perempuan payah. Nabi kata tulang yang bengkok. Ulama kata kalau kayu lurus kita nak simpan dalam stor senang. Ambil masuk, ambil masuk. Kayu lurus. Dan kalau kayu bengkok nak simpan dia. Masuk satu, yang kedua boleh masuk. Macam mana nak masuk bengkok? Tu. Kalau kita biarkan makin bengkok, kalau kita lawan patah. Jadi kena. Sebab tu dalam hadis ni ada cerita tentang perempuan supaya hati-hati. Dia pandai ni. Lalu depan kedai mah buat cabut selipar. Kata, bang, selipar cabut. Bukan selipar cabut. Kita kalau lelaki bodoh, percaya. Jangan percaya. Tu maksudnya ada muslihat. Sebab depan kedai mah. Dia kalau lalu depan kedai kereta kedai apa nama, kedai lain-lain tak ada tercabut selipar. Kalau tercabut pun di jalan macam tu je. Nampak? Ni sebab tu perempuan ni juga ulama bukan kita merendahkan, tapi inilah ujian pada orang lelaki. Sebab tu orang lelaki kena jadi pemimpin, perempuan tak boleh. Sebab perempuan nafsunya 9, akalnya 1. Lelaki nafsunya akalnya 9, nafsu 1. Akal 9 lelaki. Sebab tu kita tengok akal ni. Akal panjang lelaki ni. Siap dengan kesamping bagai. Nak pergi mana bang? Ada kahwin tu. Orang kahwin apa dia kahwin? Ada akal panjang. Nampak? Ada ni kona kot mana, kona kot sini. Tu lelaki. Ada. Tapi perempuan pula akal 1, nafsu pula banyak. Sebab tu perempuan dia tak boleh fikir banyak-banyak dalam satu masa. Sebab tu kalau dia buat kereta, dia pandai lepas. Janganlah sembang dengan dia. Sembang habislah. Sebab tu dia masuk lorong, dia tukar lorong, dia masuk ke. Lepas tu kereta belakang peng. Kita kata, oh ya Allah, kita dah signal dah, dia tak nampak ke? Memanglah signal, tapi tengoklah dulu. Tapi adalah pro and kontra kan. Jadi bila dalam hadis ni Nabi cerita tentang perempuan, maknanya biar berhati-hati. Hati-hati dengan dunia dan hati-hati juga dengan perempuan. Kerana dua-dua boleh menimbulkan fitnah. Fitnah dunia pun bahaya, fitnah perempuan pun bahaya. Maka nak kawalnya, niatkanlah apa saja kita buat bukan kerana dunia ataupun perempuan, tapi buat kerana Allah. Bila kerana Allah, insya-Allah Allah jaga kita selamat daripada terkena tipu daya ataupun fitnah daripada kedua-duanya tadi. Maka bertepatan dengan hadis ni, maka selamatlah ia. Penghijrahannya, seperti mana penghijrahan Nabi dan para sahabat selamat sampai ke Madinah, walaupun jauhnya 380 km, makan berhari-hari perjalanan, tetapi selamat sampai kerana yang menyampaikan adalah Allah. Cumanya di zaman Nabi hijrah terpaksa berjalan kaki dan sebagainya. Hijrah kita pada hari ini tak payah suruh berpindah randah jalan kaki dan sebagainya. Cuma hijrahkan hati kita daripada cengkaman kekafiran kepada bebas merdeka di dalam taklukan Islam di bawah genggaman Allah. Sebab itulah kita ambil kesempatan ni sama, kita bakal menyambut hari kemerdekaan juga. Merdeka yang sebenar adalah dalam tulisan Jawi, bukan daripada tulisan Rumi, iaitulah mim ra ya dal kaf alif. Merdeka yang artinya setiap satu huruf ada maknanya. Mim itu maksudnya mengikut, ra itu rasul, dal itu dan, ya itu yakin, kaf itu kepada, alif di hujung sekali itu Allah. Maka merdeka maksudnya mengikut rasul dan yakin kepada Allah. Itulah hakikat merdeka yang sebenar. Bukan merdeka laung, merdeka batu berarak kita kebal. Bukan.
Yang sebenar merdeka, kita tak duduk di bawah cengkaman kafir. Kita bebas untuk nak tegakkan hukum Allah, bebas nak tegakkan apa saja syariat Allah di atas muka bumi ni. Tak payah nak nak tanya kafir dulu dan sebagainya. Itulah merdeka yang sebenar. Moga-moga insya-Allah kita ke arah itu. Kita pakat-pakat sama-sama membantu dengan perjuangan alim ulama kita supaya dapat mencapai merdeka yang sebenar, yang ni dapat membawa ajaran Islam yang sebenar dalam tempat kita, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu dulu pada malam ni. Moga-moga kefahaman hijrah, hijratul Rasul yang kita bahaskan ini berkaitan dengan hadis tadi memberi makna yang jelas kepada kita dalam konsep penghijrahan kita pada zaman hari ini. Moga-moga seperti mana sahabat dan Nabi mendapat pahala ganjaran yang sangat besar dalam hijrahnya, hijrah Madinah itu, maka kita hijrah pada zaman hari ini menukarkan diri kita ke arah kebaikan pun mendapat pahala yang besar seperti mana pahala sahabat-sahabat yang zaman dahulu, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dzunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.